Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 867 dan antara paparan utama malam ini. Tiada negara muflis kerana membela rakyat. Apa kaitan audio Anwar Zahid dengan UMNO 3.0? Jangan halang KPN disiplin anak buahnya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Ramadan Al-Mubarak. Menjelang pilihan raya umum ke-15, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang menjanjikan sebuah negara berkebajikan bersama Perikatan Nasional. Katanya konsep negara berkebajikan yang ditawarkan berbeza dengan teori kebajikan masyarakat barat yang sempit dan mengamalkan pendekatan liberal kapitalisme, komunisme dan sosialisme yang sekular tanpa agama atau terpisah daripada agama. Beliau menawarkan apa yang disebutnya sebagai Wawasan Induk Negara Sejahtera WINS kerana katanya Islam menentang kezaliman dalam bentuk teokrasi yang bertuhankan agamawan dan demokrasi yang bertuhankan rakyat yang ditipu dan diperbodohkan dengan godaan dunia, rasuah atau paksaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Gagasan Pakatan Harapan menawarkan reformasi institusi yang akan membantu seluruh rakyat secara adil di samping membantras rasuah serta salah guna kuasa. Presiden Keadilan itu membayangkan visi Pakatan Harapan ketika mengumumkan penyertaan 15 individu termasuk bekas Hakim Mahkamah Syariah dan beberapa bekas pemimpin PAS ke dalam parti tersebut. Antara yang menyertai keadilan termasuk bekas Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Datuk Baharum Hasbullah, bekas Ahli Dewan Undangan Negeri PAS Dusun Tua Razali Hassan, bekas Ketua Pemuda PAS Negeri Sembilan Nur Azman Muhammad dan bekas Ahli Jawatankuasa Ulama PAS Seremban Muhammad Rais Mustafa Kamal. Saya optimis dan percaya ia juga bakal mengisi dan menambah baik semangat yang memungkinkan islah serta membuktikan keadilan sebagai wadah untuk semua iaitu golongan profesional, seniman, agamawan dan lain-lain, katanya seperti dipetik Sinar Harian. Penyertaan pihak yang berlatar belakangkan agama itu sekaligus menyangkal tumahan bahawa keadilan ialah sebuah parti yang berfahaman liberal. Menurut Anwar, penyertaan merupakan pengisian yang boleh membawa kebaikan yang mendorong perubahan menolak kebobrokan, rasuah dan penyelewengan. Terdahulu, satu ketetapan oleh Pakatan Harapan telah dibuat di Port Dickson yang antara lain memutuskan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional gagal menangani kesan akibat COVID-19 kepada rakyat, ekonomi dan negara. Pakatan Harapan berpendapat bahawa demokrasi di Malaysia parah akibat malapetaka pengkhianatan dan pembelotan politik yang terkutuk sehingga menyebabkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi itu sendiri luntur dan terhakis. Namun, Pakatan Harapan yakin bahawa rakyat mengharapkan suara, harapan, kegusaran dan rintihan mereka difahami, dijuarai dan diperjuangkan termasuklah dalam isu kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Pakatan Harapan memahami bahawa usaha memulihkan negara terletak pada kemenangan dalam pilihan raya umum ke-15. Justru usaha menggembleng seluruh kekuatan perlu berasaskan prinsip dan agenda reformasi, manakala kelangsungan kerajaan bergantung pada kestabilan dan keutuhan politik. Menurut pimpinan Pakatan Harapan, Gabungan Keadilan, DAP dan Amanah adalah sebuah pakatan politik yang dinamik, demokratik dan pragmatik yang tersedia menggalas tanggungjawab besar memulihkan negara. Menjawab kritikan bahawa negara akan muflis 3 hari selepas Anwar mengambil alih kerajaan, Pengerusi Pakatan Harapan itu berkata, belum ada sejarah dunia daripada zaman purbakala sampai sekarang di mana maharaja ataupun presiden atau Perdana Menteri yang menyebabkan negara itu bankrupt kerana membantu rakyat. Dia bankrupt sebab rasuah, bankrupt sebab perang, dana perang dan sebagainya. Justru apa yang tidak kena kepada PAS dalam perjuangan Pakatan Harapan yang pragmatik dan bersedia membantu rakyat.
Adakah Pakatan Harapan kurang Islam berbanding dengan pimpinan gerakan yang kini menjadi ahli Perikatan Nasional, sedangkan parti itu pernah memfailkan saman pada Kerajaan Kelantan yang mahu melaksanakan Undang-Undang Hudud? Sedangkan Kerajaan Pakatan Harapan menerusi kepimpinan Menteri Hal Ehwal Agama ketika itu, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, telah menyelamatkan tabung haji daripada muflis. Sebagai contoh, kekalahan Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14 lalu berjaya membongkar salah guna kuasa pada tabung haji. Mujahid menjelaskan, tabung haji tidak memenuhi dua syarat pembayaran hibah, iaitu aset tidak boleh kurang daripada liability dan perlu terdapat keuntungan yang boleh diagihkan sejak 2014. Beliau berkata melalui penemuan yang didapati selepas akaun tabung haji diaudit, aset keseluruhan tabung haji ialah 70.3 bilion ringgit, sedangkan liability tanggungan adalah 74.4 bilion ringgit. Siapakah pengerusi tabung haji ketika itu? Beliau ialah Ahli Parlimen Baling, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim. Justru yang menjadikan mana-mana entiti termasuk negara muflis ialah kerana panjang tangan pemimpinnya, bukan kerana keasyikan tangan pemimpin itu menghulurkan bantuan kepada pihak yang memerlukan. Penakkulan ini amat mudah jika kalian menggunakan akal. Nampaknya gerombolan Perikatan Nasional sangat teruja dengan rakaman audio didakwa antara Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Terkini Datuk Seri Azmin Ali, bekas Timbalan Keadilan yang melompat ke Bersatu, dilaporkan berkata beliau yakin bahawa rakaman bocor antara Anwar dan Zahid adalah sahih. Ketika ditanya oleh wartawan mengenainya, Anwar menjawab dengan sindiran. Ya, tak apa itu pandangan dia. Dia pasal video, pasal audio ni dia pandai. Anwar dipercayai merujuk pada video terkenal semburit di sebuah hotel di Sandakan pada 2019 yang didakwa Azmin dan Haziq Abdullah Abdul Aziz. Azmin menafikan dakwaan itu, tetapi Haziq mengaku beliau individu dalam video tersebut. Sebelum itu, bekas Ketua Penerangan UMNO Tan Sri Anwar Musa berkata beliau yakin 100% bahawa video tersebut adalah tulen. Sebenarnya, apa kaitannya antara Keadilan, UMNO dan Bersatu dengan rakaman audio tersebut? Baru-baru ini tersebar spekulasi bahawa wujudnya rancangan untuk menyingkirkan Zahid menjelang Ogos ini dengan kemunculan kepimpinan baharu parti dikenali sebagai UMNO 3.0. UMNO 3.0 bakal mempunyai kepimpinan baharu yang akan bekerjasama dengan PPBM dan PAS, kata sumber yang dipetik akhbar online Minda Rakyat. UMNO 3.0 dikatakan akan menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15. Seorang lagi sumber dalaman UMNO yang berpihak kepada Kem Zahid berkata, kumpulan yang menyokong UMNO 3.0 juga mungkin akan menyingkirkan timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Hassan kerana beliau merupakan calon pengganti Zahid. Anwar Musa menafikan dakwaan yang akan wujud UMNO 3.0. UMNO tidak ada siri. Tiada 1.0, 2.0 atau 3.0. Yang pasti ada ialah no Anwar, no DAP. UMNO tidak mahu kerana individu, parti makin dibenci dan pilihan raya umum kita kalah lagi. UMNO parti yang kuat tetapi tindakan pemimpin yang menyebabkan kita ditolak rakyat, katanya di Facebook. Anwar merupakan penyokong kuat Perikatan Nasional dan juga dilaporkan mahu menubuhkan Muafakat Nasional 2.0 yang memasukkan Bersatu selain UMNO dan PAS. Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Puat Zarkashi, mengambil kesempatan isu rakaman audio Anwar Zahid untuk menyerang Presiden Bersatu. Rakyat masih tertanya-tanya ketulinan audio rakaman Perdana Menteri yang sudah lama viral, ujarnya dalam satu hantaran di Facebook. Puat berkata Facebook Pro Tun Dr. Mahathir paling awal memuat naik rakaman mirip suara Muhyiddin itu. Rakaman itu katanya dibuat dalam mesyuarat MPT PPBM pada 23 Februari 2020 sebelum kejatuhan Pakatan Harapan, kata Puat. Pada 23 Julai 2020, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM telah menghantar laporan awal kepada Peguam Negara. Rakaman audio mirip suara Perdana Menteri itu menjanjikan jawatan untuk mereka yang menyertai Bersatu. Jawatan yang disebut ialah Menteri ataupun GLC, tegas Puat. Ini berdasarkan petikan suara mirip Muhyiddin dalam rakaman itu berkata, dan kita bagi jawatan.
tak jadi menteri, jadi chairman of GLC. Fuad berkata cara melantik menteri-menteri dari UMNO menimbulkan kontroversi kerana sama sekali tidak dibincang dan tidak mengikut susunan kedudukan dalam parti itu. Maka pelantikan itu dilihat ada muslihat politik. Hingga ke hari ini terdapat seorang dua kluster menteri bertindak macam jurucakap PPBM. Sudah hampir setahun rakyat menunggu penjelasan SPRM dan PDRM mengenainya. Kenapa terlalu lama? Jangan senyap begitu sahaja, ujar Fuad. Bagaimanapun sehingga ke hari ini tidak kedengaran sebarang penafian berhubung pendedahan rakaman audio itu daripada Muhyiddin. Begitulah lenggok tarian dalam sandiwara UMNO dan Bersatu demi memanjangkan hayat dalam kerajaan tebuk atap. Mereka sibuk menyelak baju orang lain tetapi pekong sendiri pula terbuka. Inilah kualiti menteri-menteri Perikatan Nasional. Mereka asyik berpolitik, akhirnya kerja hakiki terabai. Menteri yang menjaga ekonomi, buatlah kerja anda. Jangan hina intelektual rakyat dengan politik kotor. Siapa yang akan melabur dalam negara yang tiada kestabilan politik di mana ahli politik yang memerintah tidak sudah-sudah bercakaran? Tidak bijak mentadbir negara, letak sahaja jawatan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin menafikan penglibatan beliau dalam urusan pertukaran pegawai kanan polis. Beliau berkata sebarang urusan pertukaran pegawai kanan polis adalah keputusan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Polis SPP. Saya tidak pernah mencampuri urusan polis. Saya minta maaflah kalau ada orang yang mengatakan saya mencampurinya. Tapi ini jelas, kerana saya adalah pengerusi SPP. Kalau ada keputusan yang telah dikeluarkan adalah keputusan SPP, tapi itulah kadang-kadang keputusan ini ada khilafnya. Ada orang yang kadang-kadang menerima sesuatu keputusan itu dengan cara lain. Katanya dipetik bernama 12 April 2021. Menurut Hamzah, apa yang paling penting, keputusan itu harus dilihat sebagai keputusan SPP. Betul lah, saya menteri tetapi saya pengerusi SPP. Jadi keputusannya adalah keputusan majoriti dan saya sentiasa ikut keputusan majoriti. Daripada saya buat keputusan sendiri, saya rasa elok semua pihak memahami bahawa SPP adalah Suruhanjaya yang paling tinggi kerana ia dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sendiri, tekasnya. Beliau berkata SPP seharusnya diletakkan di tempat paling atas daripada Ketua Polis Negara. Ini kerana segala keputusan polis dibuat dalam majlis tersebut berbanding hanya melibatkan seorang individu. Difahamkan pertukaran pegawai kanan polis telah ditangguhkan sebelum ini. Pada 11 April lalu, pasukan Patriot Kebangsaan, Patriot, sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO yang terdiri daripada bekas anggota pasukan keselamatan menyifatkan Menteri Dalam Negeri mungkin melanggar Akta Polis jika benar ada campur tangan dengan arahan Ketua Polis Negara KPN Tan Sri Abdul Hamid Badur berhubung pertukaran pegawai kanan polis. Menurut Presiden NGO tersebut, Brigadier Jeneral Bersara Datuk Muhammad Arsyad Raji, laporan berita yang mendakwa Hamzah campur tangan dengan arahan berkenaan sangat membimbangkan. Sekiranya dakwaan itu benar, maka Menteri Dalam Negeri telah mencampuri dan bercanggah dengan perintah KPN dan melampaui batas kuasanya. KPN mempunyai hak prerogatif dalam arahan dan kawalan dalam pasukan polis dan semua pegawai di bawahnya. Ia termasuk tindakan disiplin dan pertukaran pegawainya. Katanya menerusi satu kenyataan. Muhammad Arsyad menjelaskan Seksyen 4-1 Akta Polis 1967 memberi kuasa kepada KPN dalam kawalan dan arahan pasukan dan semua orang lain yang dilantik atau digunakan untuk tugas-tugas polis dan hendaklah mempunyai semua kuasa yang diberi kepada seorang pesuruhjaya atau seorang ketua pegawai polis. Akta Polis sangat jelas mengenai kuasa KPN dalam pengendalian tata tertib yang boleh dilakukan. Pemindahan pegawai dengan alasan disiplin adalah di bawah bidang kuasanya, ujarnya. Suruhanjaya Pasukan Polis yang dipengerusikan oleh Menteri Dalam Negeri, tegas Muhammad Arsyad, mempunyai bidang kuasa berhubung disiplin dan pemindahan hanya jika tidak ada undang-undang lain yang dapat digunakan untuk perkara berkenaan. Akta Polis memberikan kuasa itu kepada KPN. Oleh itu, Patriot merasakan tidak ada ahli politik termasuk Menteri Dalam Negeri yang boleh campur tangan dalam kuasa KPN untuk mendisiplinkan dan memindahkan anak buahnya, jelas beliau.
Muhammad Arsyad turut membangkitkan kes skandal Makau dan kartel polis tersebut. Di samping itu, beliau melihat KPN begitu bersungguh-sungguh dengan usaha membersihkan imej polis sejak mengambil tugas berkenaan pada tahun 2019. Beliau memiliki keberanian secara terus terang menentang kebobrokan yang telah lama berlaku dalam kalangan penguatkuasa selama bertahun-tahun. Rakyat menghargai tindakan beliau. Semua anggota kabinet termasuk Menteri Dalam Negeri mesti menyokongnya, katanya. Muhammad Arsyad juga menegaskan usaha menghentikan pertukaran pegawai kerana alasan tata tertib yang telah diputuskan oleh IGP adalah perbuatan yang berniat jahat dan melanggar Akta Polis. Segala usaha untuk menggagalkan apa yang beliau, Abdul Hamid, cuba lakukan untuk membersihkan imej pasukan itu dianggap sebagai sabotaj dan bertentangan dengan kehendak rakyat, tegasnya. Baru-baru ini, Abdul Hamid dilaporkan mengesahkan arahan penangguhan pertukaran pegawai kanan seperti yang tular di media sosial. Beliau berkata arahan tersebut dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri pada saat-saat akhir membabitkan pertukaran jawatan ketua polis. Nah, siapakah yang bercakap benar? Apapun, skandal yang berlaku dalam pasukan polis ini menyebabkan rakyat tertanya-tanya dilanda ketakutan. Adakah scheme of things juga wujud dalam pasukan yang sepatutnya menjaga keselamatan negara? Justru, apa maksud kita jaga kita jika keselamatan negara tidak menjadi keutamaan? Jangan sampai rakyat melihat pihak yang memegang tampuk pemerintahan negara tunduk kepada kehendak kartel kerana dalam slogan kita jaga kita bagi kartel amat jelas maksudnya kartel jaga kartel. Ingat pesanan orang tua-tua, bangkai gajah tidak dapat ditutup dengan nyiru. Justru rakyat mohon pada pihak yang berkenaan demi keselamatan negara dan kedaulatan undang-undang, jangan halang ketua polis negara mendisiplinkan anak buahnya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan. Terima kasih. Selamat menjalani ibadah puasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera.